Okey, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini kita akan melihat bab 9 poligon. Unit kita ialah 9.3 iaitu sifat sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey. Okey, untuk bahagian yang pertama A, kita nak lihat dulu apakah sifat-sifat sisi 4. Okey, dan sifat-sifat sisi 4 ini kita boleh merujuk kepada muka surat 213 dari buku teks. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini buku teks buku surat 213. Okey, ini adalah muka surat 213 ya. Okey, jadual yang berikut menunjukkan jenis sisi 4 dan sifat geometrinya. Okey. Okey, di sini kita lihat untuk yang pertama. Okey, pelajar boleh merujuk sendiri ya buku teks muka surat 213. Okey, jenis sisi 4 yang pertama adalah segi 4 tepat. Okey, jenis yang kedua ialah segi 4 sama. Jenis yang ketiga segi 4 selari. Jenis yang keempat ialah rhombus. Seterusnya trapezium. Dan akhir sekali ialah layang. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis sisi 4. Okey. Okey, untuk jenis-jenis sisi 4 ini, okey, bahagian pertama yang perlu kita tahu ialah bilangan paksi simetri. Okey, sebelum ni kita dah belajar apakah itu paksi simetri. Okey, paksi simetri ialah apabila kita melipat. Misalnya cikgu ada satu kertas begini ya. Okey, cikgu nak tahu berapakah bilangan paksi simetri bagi kertas ni. Cikgu hanya perlu melipat begini dan lihat. Okey, macam ni. Okey, nampak tak? So, ini adalah satu paksi simetri, garisan tengah ini. Lagi satu, cikgu boleh melipat sama begini. Okey, nampak dah lipat begini. So, bila kita buka lipatan ni, kita akan dapati ada nampak macam ada garisan di sini. So, untuk sisi 4 ni, yang segi 4 tepat ni, kita ada dua paksi simetri. Itu maksud dia paksi simetri. So, tadi cikgu dah tunjuk itu tadi, kertas tadi adalah bentuk segi 4 tepat. Sejumlah paksi simetrinya adalah 2. Okey. Okey, bagi segi 4 sama oleh kerana keempat-empat sisinya adalah sama panjang, kita akan dapati bilangan paksi simetrinya adalah 4. Kerana kita boleh melipat begini. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Bilangan paksi simetri. Okey, bagi segi 4 selari, oleh kerana dia selari begini, kalau kita nak melipat, kita tak boleh melipat dengan tepat. So, jadi untuk segi 4 selari, tiada paksi simetri. Okey, bagi rhombus, okey, sisi dia dikatakan dua sisi dia adalah sama. So, kita boleh melipat begini dan begini. So, ada dua paksi simetri. Okey, bagi trapezium tiada, bentuk ni tiada paksi simetri. Bentuk layang-layang kita ada satu paksi simetri, iaitu di tengah-tengah ni bila melipat macam ni kan. Okey, di tengah-tengah. Okey, itu adalah berkenaan dengan bilangan paksi simetri. Okey, sifat yang berikut. Okey, sekarang kita nak lihat sifat-sifat yang ada pada setiap segi setiap sisi 4 ini ya. Okey, sifat geometri yang ada pada segi 4 tepat ya. Okey, pelajar boleh baca sendiri di sini, dah fahamkan. Iaitu sifat yang pertama, pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, ini panjang ni sama dengan panjang ni. So, pasangan sisi yang bertentangan ini adalah sama panjang. Ini sama dengan ni dan dua yang tegak ini adalah sama. Okey, itu maksud dia. Okey, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Okey, nampak dari sini tanda ini menunjukkan semua ini adalah 90 darjah. Sudut di sini ya, 90 darjah, 90 darjah. Okey. Okey, perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Perpenjuru. Perpenjuru maksudnya dari hujung ini ke hujung ni, dari hujung ni ke hujung ini. Okey, so itu adalah sama panjang. Okey, bagi segi 4 sama pula, semua sisi adalah sama panjang. Kita sedia maklum. Pasangan sisi yang
bertentangan adalah selari, sama seperti yang tadi untuk segi empat tepat. Semua sudut pendalaman ialah 90 darjah, sama seperti segi empat sama juga, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey. So ini yang dimasukkan perpenjuru dari sini ke sini, dari hujung ni ke hujung ni, dia akan membentuk satu sudut di sini yang 90 darjah. Okey, itu yang dikatakan serenjang. Okey, serenjang. Okey, seterusnya kita lihat segi empat selari. Okey, bagi segi empat selari, okey, sifat geometri dia pasangan sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Bertentangan, dua-dua bertentangan ini sama panjang. Ini sama panjang dengan ini sama panjang dengan sisi ini. Okey, sudut bertentangan adalah sama panjang. So, maksud sudut bertentangan sama panjang adalah sudut ni sama dengan sudut ni. So, kalau katakan di sini 30, di sini pun 30. Okey, sudut ni pula sama dengan sudut ni. Dia mesti bertentangan. Maksud bertentangan ialah begini. Bertentangan. Okey, so sudut ni pula sama dengan sudut ni. Okey, lepas tu perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Perpenjuru dia dari ujung ke sini ke ujung sini, ujung sini, ujung sini, membahagi sama. Okey, seterusnya kita lihat rhombus. Okey, rhombus. Rhombus semua sisi adalah sama panjang. Okey, sisi dia semua adalah sama panjang. Pasangan sisi bertentangan adalah selari sama. Okey, ini adalah selari dengan ni, ini selari dengan ni. Okey, itu maksud dia. Sudut bertentangan adalah sama seperti tadi juga. Sudut ni sama dengan sudut ni sama dengan sudut ni. Lebih kurang sama dengan segi empat selari tadi. Sudut bertentangan dia adalah sama. Okey. Lepas tu perpenjuru membagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, dari hujung ke hujung ni dan dari hujung ke hujung ni dia membahagi dua, okey, dan akan membentuk di sini sudut tepat. Okey, maksud sudut tepat ini serenjang lah. Okey. Okey, yang seterusnya ialah trapezium. Okey, nampak dah bentuk trapezium di sini? Okey, di sini sifat geometri dia hanya satu pasangan sisi bertentangan yang berselari. Kalau kamu nampak okey, ini adalah satu sisi dengan satu sisi ni. Dua-dua ini adalah bergerak pada arah yang sama kan, bertentangan. So ini dua yang selari. Ini tak selari kerana satu ke sini, satu ke sebelah sana. So, itu tidak selari. Okey. So, untuk trapezium dia ada satu sifat geometri sahaja. Dan air sekali adalah lelayang. Okey, biasa lihat kan layang-layang? Inilah bentuk lelayang. Okey, sifat geometri dia adalah dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Okey, so maksudnya sisi ni sama dengan sisi ni sama dengan sisi ni. Nampak tak? Sisi ni okey, sama dengan sisi ni. Dan sisi di bawah ni sama dengan sisi di sini. Okey, sama dengan sisi di sebelah bawah. Okey. Okey, dua mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Okey, maksudnya sudut di sini sama dengan sudut di sini. Okey. So, kalau katakan di sini 60 darjah, di sini pun mesti 60 darjah. Okey, nampak tak sudut bertentangan? Okey, satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. So, nampak tak satu perpenjuru sahaja membahagi dua sama serenjang. Okey, satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, so ini adalah sifat-sifat yang ada pada lelayang. Okey, so okey, pelajar boleh rujuk sendiri buku teks dan melihat apakah jenis-jenis sisi empat yang ada, berapakah bilangan paksi simetri bagi setiap sisi empat berkenaan dan apakah sifat-sifat geometri yang ada pada setiap sisi empat. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita akan lihat bahagian B. Okey, bahagian B di sini menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat. Okey. Okey, menentukan sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi empat, kita kena kenali dulu sisi empat yang ada. Okey.
Nombor 1. Okey. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi 4 ialah 360 darjah. Okey, nampak dah rajah ini? Okey, ini adalah sisi 4 yang cikgu masukkan. Tak kiralah bentuk dia macam mana, asalkan dia ada 4 sisi. Okey, jumlah sudut pedalaman bagi satu sisi 4 adalah 360 darjah, iaitu sudut pedalaman A tambah dengan sudut pedalaman B, tambah dengan sudut pedalaman C, tambah dengan D. Kita akan dapat 360 darjah. Okey, itu untuk yang pertama. Okey. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 4 ialah 180 darjah. So, maksud di sini ialah satu sudut pedalaman, tu nampak kan? C adalah satu sudut pedalaman dengan satu sudut yang berada di luar sisi 4 ini iaitu E. Dua-dua ini kita tambahkan, kita akan dapat 180 darjah. Okey, itu untuk yang nombor 2 ni. Okey, yang last sekali, sudut bertentangan dalam segi 4 selari ataupun rhombus adalah sama. Okey, so kalau bentuk sisi 4 dia adalah segi 4 selari ataupun rhombus begini, okey, dia kata sudut bertentangannya adalah sama. Maksud sudut bertentangan ialah P ini bertentangan dengan R. So, maksudnya sudut P mesti sama dengan sudut R dan S adalah bertentangan dengan Q. Jadi, sudut S sama dengan sudut Q. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey. Kita akan terus masuk dan lihat contoh untuk hari ini. Okey, kita akan lihat dulu contoh 1. Okey, contoh 1 ya. Okey, contoh 1. A, B, C, D ialah sebuah sisi 4. Okey, nampak dah? A, B, C, D ialah sebuah sisi 4. Okey, A, B, E dan juga C, D, F ini adalah garis lurus. Kita perlu cari apakah nilai X. Okey, so bagaimana kita nak cari nilai X? Mula-mula sekali kita perhatikan. Kita tahu jumlah sudut pedalaman dalam sebuah sisi 4 adalah 360 darjah. Tetapi kita hanya tahu 75 darjah sahaja di sini. Ini tak tahu, di sini tak tahu. Macam mana kita nak cari X? Okey, jadi mula-mula kita kena cari apakah sudut pedalaman di sini dulu. Okey, kita tahu jumlah sudut pedalaman dengan satu sudut peluaran. Jumlah sudut dia 180 darjah. So, jadi di sini kita boleh cari dengan mudah. Ambil sahaja 180 darjah tolak dengan 45 darjah. Kita akan dapat berapa sudut di situ? Ya, bagus. Kita akan dapat 135 darjah. So, di sini kita sudah dapat 135 darjah. So, dua sudut sudah tahu. Okey, masih kita tak dapat nak cari kerana kita tak tahu sudut di sini. So, kita boleh juga cari sudut di sini, di mana sudut di sini pun sama juga. Satu sudut pedalaman dengan satu sudut peluaran, jumlah sudut dia 180 darjah. Jadi, kita ambil 180 darjah tolak dengan 85 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, bagus. Kita akan dapat 95 darjah. So, sekarang 3 sudut pedalaman sudah tahu. Boleh dah kita cari nilai X? Boleh kan? So, X sama dengan jumlah sudut pedalaman dalam sebuah sisi 4 ialah 360 darjah. Kita tolak dengan 75 darjah. Okey. Lepas tu tolak dengan 95 darjah yang baru kita cari. Dan tolak dengan 135 darjah di sebelah sini untuk mendapatkan nilai X. So, cuba keluarkan kalkulator dan kira bersama-sama. Okey, bagus. Kita akan dapat jawapan dia sebagai 55 darjah. Okey? Okey. Seterusnya, kita akan lihat contoh yang kedua. Okey, contoh 2. Cari nilai X dan nilai Y. Okey, bentuk yang kita nampak di sini sisi 4. Okey, ada dua sudut saja tahu, dua sudut ni yang kita perlu cari. Okey, so sebelum kita dapat cari X dan Y, kita cari dulu X. Kerana X ada satu sudut pedalaman, di sini satu sudut peluaran. So, X sama dengan 180 darjah tolak 120 darjah, kita akan dapat 60 darjah. Okey, so dah dapat di sini satu sudut, boleh dah cari Y.
Boleh kan? So, Y sama dengan jumlah sudut pendalaman bagi sebuah sisi 4 ialah 360 darjah, tolak dengan 110 darjah, tolak dengan 95 darjah, tolak dengan X tadi 60 darjah. Okey? So, kita akan dapat berapa di sini? Cuba kira. Ya, bagus. Kita akan dapat 95 darjah. Okey? Boleh faham? Yang tadi X ialah 60 darjah. Okey, seterusnya kita akan lihat pula contoh yang contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga. Okey, cari nilai X juga. Okey, ini sangat mudah. Okey, so kita tahu jumlah sudut pendalaman dalam sebuah sisi 4 ialah 360 darjah. So, terus sahaja ambil 360 darjah, tolak dengan 85 darjah, tolak 115 darjah, tolak 55 darjah. Tolak semua ketiga-tiga sudut di sini. So, apakah jawapan yang kamu akan dapat? Ya, bagus. Akan dapat 105 darjah. Dan akhir sekali, contoh yang keempat, cari nilai X dan Y. Okey? So, sama juga kita nampak ini adalah segi 4 selari atau boleh dikatakan sebagai rhombus. So, mudah sahaja cikgu dah katakan. Okey? Di sini, dia kata apa? Sudut bertentangan dan segi 4 selari atau rhombus adalah sama. Betul tak? Okey? So, kita akan menggunakan konsep tu. Okey, kalau kita perhatikan, X ni bertentangan dengan 130 darjah. Jadi, X adalah 130 darjah. So, dah dapat nilai X 130 darjah. Boleh dah cari sudut peluaran ni. Boleh kan? So, Y sama dengan 180 tolak 130 darjah. So, kita akan dapat 50 darjah untuk nilai Y. Yang tadi X adalah 130 darjah. Boleh faham murid-murid? Okey, baik. Sekian sahaja untuk YouTube kali ini. Cikgu berharap murid telah faham ya apakah itu sisi 4, sifat-sifat yang ada pada sisi 4 dan bagaimana untuk mencari sudut peluaran dan pendalaman bagi sebuah sisi 4. Sekian, terima kasih.